Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il dia, sehinggalah perkataan dia hadis yang ke-321. Hadis yang ke-321. Kita baca dah kemarin mengenai Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ni kedua-duanya cucu Nabi. Hasan ini tua berapa? Tua berapa bulan sahaja. Tua berapa bulan kau tak ingat dah. Tua setahun kau 2 tahun tak ingat dah. Daripada Sayyidina Husain. Katanya Sayyidina Hasan, dia bertanya kepada pak saudara dia mengenai sifat Rasulullah. Maka lepas pada dia tanya, dia sembunyikan jawapan itu daripada Sayyidina Husain. Berarti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ni saling berlomba-lomba nak tahu mengenai datuk dia Nabi SAW. Sedangkan kedua-duanya sempat dengan Rasulullah, tetapi dia nak juga tahu lebih lagi, tanya juga pak saudara dia, tanya ayah dia sendiri Sayyidina Ali, supaya ada lagi kodok sifat-sifat Rasulullah yang ia tidak tahu, yang sahabat lain tahu. Maka dia ingin tahu juga supaya dia dapat ikut datuk dia. Maka katanya Sayyidina Hasan, lepas pada tu saya ceritakan kepada adik saya Sayyidina Husain. Rupanya Sayyidina Husain ni kaki nanya juga. Dia Sayyidina Husain ni yang tanya ayah sendiri, iaitu Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ayat cerita lebih banyak lagi mengenai Rasulullah berbanding dengan Sayyidina Hasan. Hak ia cerita kepada Sayyidina Husain. Lah ni cerita hak Sayyidina Husain nak ayat cerita hak dia tanya Sayyidina Ali mengenai Nabi SAW. Sayyidina Husain tanya Rasulullah, lagu mana Rasulullah ketika masuk dalam rumah, lagu apa dia buat keluar daripada rumah. Lagu mana majlis Rasulullah. Rasulullah dalam majlis dia duduk dengan sahabat-sahabat dia, lagu mana majlis dia. Maka Sayyidina Husain ayat cerita ni. Qala al-Husainu fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana iza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu salasata ajza'in. Juz'an lillah wa juz'an li ahlihi wa juz'an li nafsihi. Summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas fayaruddu zalika bil khas ala ammah wa la yaddakhiru anhum syai'a wa kana min siratihi fi juz'i ummatihi isaru ahlil fadli biiznih wa qasmihi ala qadri fadlihim fid din faminhum zuhajah wa minhu zuhajatin wa minhum zul hawaij fayatashaghal bihim wa yashghaluhum fima yuslihum wal ummata min mas'alatihim anhu wa ikhbarihim billadzi yanbaghi lahum wa yaqulu liyuballighi syahidu minkumul ghaiba wa ablighuni hajatan ma la yastati'u iblaghahu. Berkata Sayyidina Husain, ni Sayyidina Husain ayat cerita. Cerita ni Sayyidina Ali sendiri ayat cerita, yakni ayah dia sendiri cerita kepada dia mengenai datuk dia Nabi SAW. Katanya Sayyidina Husain, berkatalah Sayyidina Ali. Katanya Sayyidina Husain, aku tanya ayah aku mengenai lagu mana Rasulullah di dalam rumah.
Rasulullah apabila masuk rumah apa dia buat? Maka Rasulullah apabila masuk ke dalam rumah, maka dia membahagikan masa dia dalam rumah itu kepada 3 bahagian. Dia bahagi masa duduk dalam rumah dengan masa di luar rumah lain. Masa dalam rumah ni bahagi kepada 3 bahagian. Pertama, satu bahagian dia dengan Allah. Satu bahagian dia dengan Allah, maknanya ibadat khas dia lah. Keduanya, dia dengan ahli keluarga dia. Orang lain tak boleh masuk campur. Ketiganya, dia dengan diri dia. Untuk keperluan diri dia lah. Nak rehat ke apa dia ke. Maka Rasulullah bagi pula keperluan dia dengan diri dia itu kepada 2. Di antara keperluan dia dengan keperluan dia dengan masyarakat. Jadi Rasulullah masuk dalam rumah, Rasulullah bagi 3 masa. Dengan Allah, dengan ahli keluarga, dengan diri dia. Maka untuk diri dia ini Rasulullah bagi pula kepada 2. Iaitu untuk diri dia rehat ke apa dia, dan kedua untuk dia dengan umat dia. Maka lagu mana Rasulullah bagi pula untuk penjelasan kepada mereka awal beliau mengutus ke para sahabat yang terkemuka. Maka Rasulullah ini apabila untuk orang biasa-biasa Rasulullah berkumpul dengan sahabat dia nak mari jumpa orang, nak mari jumpa dengan dia. Maka dia tengok kalau hak perlu benda-benda orang-orang awal, Rasulullah haki atas sahabat-sahabat dia khas untuk selesaikan masalah ni. Beliau tidak menyembunyikan sesuatu pun daripada mereka. Rasulullah beritahu belaka apa yang Allah Ta'ala suruh beritahu. Apa yang perlu ia tahu, sahabat-sahabat perlu tahu, maka Rasulullah beritahu belaka. Rasulullah tak pernah sembunyikan apa-apa ilmu yang mesti dia beritahu kepada umat. Dan cara pelaksanaan beliau pada bahagian umat pula, beliau mendahulukan orang-orang yang memiliki keutamaan berdasarkan kelebihan mereka dalam agama. Maka Rasulullah pula bahagi pula orang yang jumpa dengan dia pula bahagi pula. Pertama orang biasa, Rasulullah akan atas sahabat-sahabat penting cara mengenai orang-orang biasa. Kedua, Rasulullah dahulu ke siapa dia hok ada kepentingan. Tengok pula berdasarkan orang hok lama dalam agama. Sahabat-sahabat hok rapat ke Rasulullah tak depan dulu. Kalau orang-orang biasa Rasulullah tak belakang. Ni kedudukan dia, cara susunan dia. Tidak salah kita dahulu ke orang besar ke apa dia hok tu memang cara dia. Maka Rasulullah bagi pula orang yang ada satu hajat, orang yang ada 2 hajat, orang yang ada beberapa hajat, Rasulullah selesai. Kalau boleh Rasulullah kalau orang mari temu dengan dia, Rasulullah akan pisah juga, akan selesai juga masalah dia sebelum daripada dia balik. Sama ada dia selesai sendiri ataupun dia suruh sahabat-sahabat dia selesai. Nama yang penting orang itu balik dalam keadaan selesai dah masalah dia. Jadi banyaklah masalah Rasulullah ni orang nanya macam-macam. Mengalah ke wakil rakyat Rasulullah ni. Kerana Nabi ni lagu itulah tugas seorang Nabi. Bukan kata hal-hal agama saja. Manusia umat ni mengadu. Kadang-kadang kita tengok mengadu masalah dunia. Masalah tak cukup makan, masalah goni, masalah gapo dia. Sedangkan Rasulullah ni bukan orang kaya. Bukan orang gapo. Tetapi ada juga orang mari mengadu mengenai dunia. Maka begitulah kehidupan orang alim pun. Orang guru ke, orang buka pondok, kehidupan dia lagu itulah. Maka di kehidupan dia dengan masyarakat akan mari bertemu dengan dia, mari mengadu kepada dia masalah agama. Bukan kata masalah agama, masalah kehidupan dia, masalah keluarga dia, masalah rumah tangga dia. Kadang-kadang basikal dia bocor pun mari mengadu pada kita. Apa kaitan dengan kitanya? Patut pergi jumpa dengan orang beki basikal lah. Tak mari mengadu kita juga. Apa nak minta pitih, nak isi macam-macam. Zing umur dia cabut pun royak kita. Maka orang alim dulu dia panggil pemayung kepada umat. Orang payung kepada umat, orang cara kepada umat. Begitulah tradisi kita tengok tutup guru kita pun seperti Rasulullah. Sibuknya dia hidup dengan masyarakat, rumah dia sentiasa terbuka, masyarakat sentiasa mari jemba. Orang tua panggil jemba. Jemba ni mari mengadu semua masalah dia. Daripada masalah dunia akhirat hinggalah masalah dunia, masalah hak besar sehinggalah masalah kecil-kecil pun mengadu kepada tok guru juga. Maka begitulah kehidupan dia. Kerana apa? Kerana Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Para orang-orang alim. Ulama jamak daripada alim. Ulama jamak daripada kalimah alim. Ulama-ulama. Warasah jamak daripada warisun. Pewaris-pewaris. Anbiya, nabi-nabi. Jadi para ulama-ulama merupakan pewaris-pewaris para nabi-nabi.
Ada ulama yang mewarisi sifat Nabi Allah Ibrahim. Ada ulama mewarisi sifat Nabi Allah Isa. Ada ulama mewarisi sifat Nabi Allah Daud alaihi salam. Tu nabi-nabi mewarisi para nabi-nabi. Ada orang terjemah ulama mewarisi pewaris nabi. Maknanya Nabi Muhammad SAW. Ada anbiya itu jamak. Maka ada orang mewarisi sifat Nabi Allah Ibrahim, maka dipanggil Ibrahimi dia. Ada dipanggil Musawi, ada panggil Isawi. Maka dalam satu zaman dan satu masa ada seorang yang mewarisi sifat Nabi Muhammad, iaitu Muhammadi. Maka orang inilah yang paling sempurna dalam golongan sufi, memanggil dia sebagai kutub, orang yang paling rapat mengambil sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah ulama-ulama yang mewarisi nabi-nabi. Ulama maknanya orang yang kenal Allah Taala. Maka kita tengok pun lagu itulah tutup guru orang alim, kehidupan dia penuh dengan masyarakat. Gapo dia tak ada cerita macam-macam. Tu kehidupan dia. Sebab tu kita tengok setengah tok guru tu backing. Tak ada nak mikir benda-benda remeh-temeh, yang tak ada nak mikir. Yang mikir benda besar-besar je. Naik darah pacarah, naik darah tinggi dah. Maka beliau sentiasa sibuk memenuhi hajat mereka dan beliau sibuk mengingatkan mereka dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan mereka dan kepentingan umat, dan menyatakan kepada mereka apa yang sepatutnya bagi mereka. Jadi Rasulullah sentiasa sibuk dengan urusan cara kepada umat, dan Rasulullah hajar kata kepada sahabat-sahabat supaya prihatin kita, cakna mengenai sains-sains, cakna mengenai kehidupan masyarakat umat Nabi Muhammad. Jangan penting kepada diri kita. Cara benda yang paling sesuai untuk umat gapo dia? Ma yuslihuhum, apa yang layak dengan umat. Lah ni masyarakat kita tengok lemah gapo dia? Dari sudut pengajian, dari sudut tauhid, dari sudut lemah ilmu fardu ain. Maka kita kena fikir macam mana nak suruh masyarakat lepas belaka ilmu fardu ain dari sudut tauhid. Dari sudut fiqh, amalan sembahyang dia, adakah dia lepas dah? Kita kena fikir. Tasawuf dia, dari sudut perangai dia, gapo dia, kita kena fikir supaya masyarakat lepas dari sudut ilmu, dari sudut akhlak dan dari sudut pegangan akidah. Baca Al-Quran dia lagu mana, betul ke tidak, kena prihatin. Maka seorang ustaz ataupun seorang tok guru kena mengajar mengikut keperluan masyarakat, bukan menurut ilmu dia. Ilmu dia banyak kadang-kadang ustaz tu, tapi tak perlulah ia memberitahu semua ilmu yang ia tahu kepada masyarakat. Dia mengajar kitab fiqh 19 mazhab, bukan 4 mazhab. Maka tu benda itu kita nampak macam tak cerdik lah mana, kerana tak perlu masyarakat tahu benda tu. Masyarakat hanya perlu tahu. Dia sekarang sibuk dengan kerjaan dia untuk cari nafkah, untuk gapo. Dia bukan nak jadi mufti, bukan nak jadi tok qadi. Dia hanya nak fikir macam mana ibadat dia lepas qada dengan Allah. Maka cukuplah kita belajar satu pendapat sahaja dalam satu mazhab. Pendapat muktamad sahaja. Ajar dia lagu mana sembahyang yang betul, biar dia semaya dengan cara tu sampai dia mati. Cukup dah, tak ada perlu mengaji mazhab gapo-gapo. Sebab tu itulah cara kita tengok ulama-ulama kita dulu mengajar masyarakat, sehingga ke masyarakat sembahyang dia betul, Al-Quran dia betul, akidah dia betul, perangai dia betul. Jadi kalau nak ajar semua ilmu itu tidak perlu kepada masyarakat, kerana masyarakat itu dia hanya nak melepaskan fardu ain dia dengan Allah Taala. Kadang-kadang masyarakat tu dah umur 80 dah, umur 90, masa dia tak banyak dah, maka beli hak benda yang perlu ia sudahi, perlu ia selesaikan sebelum ia temu dengan Allah Taala. Maka Nabi Muhammad dia sibuk ke diri dia nak menunaikan hajat manusia, dan dia ajar kepada sahabat dia supaya fikir mengenai sahabat-sahabat dia, selesaikan masalah umat. Apa dia hak perlu bagi dia. Dan beliau bersabda, yang hadir daripada kalangan kamu hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi siapa dia hak dengar sabda aku, kata-kata aku, nasihat ke hukum hakim hak mu dengar ni, jadi minta tolong sapa kepada orang hak tidak hadir. Kerana tak semua sahabat boleh hadir dengan Rasulullah 24 jam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kadang-kadang Sayyidina Umar pagi tak ada, petang baru temu dengan Rasulullah. Kadang-kadang hadis waktu pagi Sayyidina Umar tak ada, maka dia dengar dengan sahabat lain. Begitu juga sahabat lain. Maka Nabi pesan sangat, siapa dia yang dengar hadis ni, dengar perkataan aku, minta tolong sapalah kepada orang yang tidak dengar. Kerana tak semua orang boleh ada dengan aku 24 jam. Maka kalau masyarakat
Sahabat tu ambil peranan dia. Hok sempat dengar dia akan beritahu kepada hok tidak dengar. Maka hadis boleh sampai kepada kita kerana Nabi pun pesan kepada sahabat supaya menyampaikan perkataan dia kepada orang yang tidak dengar perkataan dia. Nah, tu sahabat-sahabat. Dan sampaikan kepada ku hajat orang-orang yang tidak mampu menyampaikannya. Dan Rasulullah pesan, kalau ada lagi hajat hok tidak sampai kepada saya, minta tolong siapa. Ada hajat orang kadang-kadang dia tak sempat nak jumpa dengan Rasulullah ataupun dia tidak ada kemampuan untuk hadir ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah pesan, kalau siapa dia ada nak sampai pesannya dari hajat ke apa dia, minta tolong siapa kepada saya. Hak ni ciri-ciri kepimpinan, ciri-ciri seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang prihatin. Sekalipun sepatutnya dah dia tak tahu, sepatutnya dia tak cara dak. Rasulullah ni rasa bimbang. Kalau ada orang di bawah pemerintah, di bawah tadbir dia, tidak ada masalah, tiba-tiba dia tidak tahu. Inilah tabiat Rasulullah nak mengajar seorang pemimpin supaya prihatin. Maka cakna dia dengan masyarakat dia, cakna dia dengan sahabat dia, maka sahabat rasa Rasulullah tahu semua masalah dia. Sekali-kali pun dia tak sempat pergi kepada Rasulullah, dia boleh sampaikan hajat-hajat dia kepada Rasulullah melalui sahabat-sahabat. Fa innahu man ablagha sultanan hajatan man lam yastati iblaghahu sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah la yuzkaru indahu illa zalika wa la yuqbalu min ahadin ghairihi yadkhuluna ruwadan wa la yaftarikuna illa an zawaq wa yakhrujuna adillatan ya'ni 'alal khair. Qala al-Husaini fasa'altu an makhrajihi kaifa yasna'u fihi. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzunu lisanuhu illa fima ya'ni wa yu'allifuhum wa la yunafiruhum wa yukrimul karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Maka Rasulullah pun sampai. Rasulullah kata, siapa dia yang menyampaikan satu hajat kepada seorang pemimpin ataupun seorang yang ada kuasa. Rasulullah ayat kepada sahabat. Maknanya kalau mu ni tulus siapa hajat orang, maka Allah Ta'ala akan apa dia balas kepada kamu. Allah Ta'ala akan menetapkan kedua kaki kamu pada hari kiamat. Tiada disebut di sisi Tuhan kecuali perbuatan itu. Berarti Rasulullah Ta'ala kelebihan. Allah Ta'ala tetap hati dia, tetap pendirian dia. Tidak akan disebut benda tak molek di sisi dia kecuali kebaikan yang dia duk buat selama kini. Dia menyampaikan hajat manusia kepada seseorang. Maka kelebihan kita kalau ada kuasa lah, kita ada kuasa, kita menyampaikan hajat-hajat orang bawah kepada orang atas. Itu kelebihan. Nabi pun sebut sebagai semangat kepada sahabat untuk membantu sahabat lain. Dan tidak akan diterima dakwah daripada seorang selain daripada dia. Maka Allah Ta'ala akan dengar perkataan dia saja. Para sahabat masuk menghadap Rasulullah, mari temu dengan Rasulullah dalam keadaan nak cari manfaat. Ruwadan ni, sahabat ni kadang-kadang masuk nak saja-saja, bukan saja-saja, kadang-kadang nak mari ambil manfaat, nak mari dengar hadis, nak mari gapo, macam-macam orang mari temu dengan Rasulullah. Ada hajat penting, ada hajat dunia, ada mari nak dengar hadis, macam-macam kerana perkataan Rasulullah tu hujah. Semua perkataan Rasulullah, tindakan Rasulullah, perbuatan Rasulullah akan dihafal oleh sahabat dan dijadikan hujah dan jadikan syariat kepada kita sampai sekarang. Maka sahabat-sahabat tidak berpisah kecuali dia mendapat sesuatu daripada zawaq ni. Sahabat dapat sesuatu daripada Rasulullah. Orang yang dapat ilmu, dapat hajat, tertunai hajat dia. Maka dia tidak keluar daripada Rasulullah kecuali menjadi petunjuk, yakni bawa kebaikan. Sahabat-sahabat yang keluar daripada majlis Rasulullah akan bawa kebaikan, sama ada dari sudut hajat dia tercapai ataupun ilmu dia puas hati. Maka saya dengar hadis daripada Nabi SAW. Semua perkataan Rasulullah. Cuma pada zaman Nabi SAW yang ditulis hanya ayat Quran saja. Al-Quran saja ditulis secara berpisah-pisah. Ada tulis di kertas, ada tulis di tulis, ada tulis di kulit, macam-macam sahabat-sahabat dulu. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar barulah dikumpul Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran yang ditulis dalam satu mazhab ni bid'ah juga ni, bid'ah juga ni. Bid'ah apa? Sebab ditulis dalam satu mushaf. Zaman sahabat
Zaman Nabi SAW Al-Quran ni ditulis secara beral lagu ni masing-masing. Kerana Nabi ni ada penulis wahyu dia. Hak ni tulis dia, hak ni tulis, hak ni tulis. Akhir sekalinya pada zaman Sayyidina Abu Bakar peperangan dengan ahli murtad, ashabur riddah, orang yang tidak mahu bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Kerana apabila Rasulullah meninggal, ada satu kumpulan murtad beramai-ramai dan menyatakan Rasulullah sudah mati habis dah. Maka zakat tak perlu dibayar dah gapo dia. Maka ijtihad yang pertama dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Ni tak ada zaman Nabi ni. Iaitu gapo dia? Hukum murtad bagi orang yang ingkar untuk bayar zakat. Ni ijtihad daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun tak berani buat keluar ijtihad lagu tu, ijtihad daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka perailah dengan ahlul murtad, maka ramai sahabat-sahabat Nabi yang hafal Al-Quran meninggal. Maka menjadi kebimbangan kepada sahabat-sahabat besar Sayyidina Umar secara khususnya. Dia kata ramai ketika berperang ni para hufaz hafal Al-Quran meninggal. Maka saya bimbang kalau perang sekali 2 3 lagi tak ada orang hafal Al-Quran. Maka dia bicaranya kepada Sayyidina Abu Bakar supaya dikumpulkan Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar asalnya tak boleh nak terima. Kerana apa? Saya tak berani benda ni kerana tidak dibuat zaman Nabi. Kerana benda ini tak dibuat zaman Nabi. Tetapi apabila didesak oleh Sayyidina Umar pergi 2 3 kali, akhir sekali Allah Ta'ala buka hati Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Kumpul Al-Quran dalam satu mushaf. Kumpul Al-Quran, dicari semua ayat-ayat Al-Quran, disusun-susun menurut wahyu. Bukan disusun ni menurut. Maka susunnya itu sudah disusun oleh Nabi. Tetapi tak dibukukan dalam satu buku. Maka dalam Sayyidina Abu Bakar lah disusun satu. Jadilah satu Al-Quran satu. Maka Al-Quran ini dipegang zaman Sayyidina Umar. Apabila zaman Sayyidina Osman, maka dibuat pula Al-Quran. Dia tengok Al-Quran, didengar. Bila Al-Quran ni tersebar luas, maka Al-Quran ni jadi banyak bacaan. Hak ni bacaan lagu ni, hak ni bacaan lagu ni, hak ni bacaan lagu ni, jadi mengelirukan. Maka Sayyidina Osman kumpul, tarik semula Al-Quran. Maka dibuat dengan satu tulisan dipanggil Resam Osmani. Ada kata Resam Osmani ni Turki Osmaniyah. Tulisan Osmani ni maknanya Resam Osmani, tulisan Turki Osmaniyah. Osmani bukan Osman Sayyidina Osman. Ada kata Turki Osmaniyah. Maka ditulis Al-Quran itu kepada 6 butir saja. 6 biji Al-Quran saja pada zaman Sayyidina Osman, dibahagi kepada semua kota-kota besar negara Islam. Supaya bacaan Al-Quran itu sama seragam belaka, maka ditulis Al-Quran pada zaman Osman kali yang kedua, diseragamkan semula. Ni adalah proses lagu mana Al-Quran itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaga Al-Quran. Berarti Tuhan jaga Al-Quran saja. Tuhan akan jaga orang yang jaga Al-Quran. Siapa dia yang jaga Al-Quran, maka dia akan dijaga oleh Allah. Kerana Tuhan kata nak jaga Al-Quran. Apa maksud jaga Al-Quran? Jaga orang yang menjaga Al-Quran juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka berkata Sayyidina Husain pula bertanya mengenai lagu mana Rasulullah berada di luar. Saat ni Rasulullah berada di dalam rumah. Rasulullah bagi masa dia kepada 3. Lepas tu macam mana pula Rasulullah berada di luar? Rasulullah berada di luar rumah. Apa dia Rasulullah buat? Maka berkata Sayyidina Ali kata adalah Rasulullah apabila keluar rumah, Rasulullah akan jaga lidah dia daripada benda yang tidak penting. Rasulullah ni banyak dia. Rasulullah banyak dia kecek benda-benda penting saja, benda-benda tak ada faedah dia tak layan. Benda-benda hak tidak. Kita lah ni Masya Allah, bukan kata dalam rumah, luar rumah, kau apa dia, handset duduk tangan semacam. Benda hak tak perlu kita tahu, kita nak tahu. Benda hak haram kita tahu pun kita nak tahu sekarang. Maka antara bahayanya internet sekarang adalah kadang-kadang kita nak tahu benda hak haram kita tahu pun kita tahu juga. Ngopak aib orang macam-macam. Kalau boleh lah ni nak kurangkan pergi handset lebih-lebih lagi pada bulan puasa supaya kita tidak tahu aib orang. Kalau kita buka pergi handset nak baca Quran tak apa. Nak tanya khabar kawan keluarga kita tak apa. Ni bukan nak tanya keluarga sangat, bukan nak telefon ahli keluarga, bukan nak tanya hajat saudara kita, tetapi tanya aib orang. Buka tengok macam-macam jenis aib orang. Maka Nabi dulu lidah dia, kata-kata dia tak pernah kecek benda-benda yang tidak ada faedah. Hak arah lagi-lagi lah Rasulullah tak pernah buat.
Ni Rasulullah nak tunjuk contoh kepada kita. Bukan kata Rasulullah tak berkecek mengenai dunia. Rasulullah berkecek mengenai dunia. Lepas ni dia akan sebut Rasulullah kadang-kadang kecek bab makan ni. Tak salah kita kecek bab motor. Saya minat motor. Lagu mana spare part motor kau apa. Tak salah. Dan Nabi Muhammad pun pernah kecek bab dunia. Tidak salah nah. Sahabat-sahabat dulu nak kata Rasulullah ni masya-Allah. Perangai dia selamba sangat Rasulullah ini. Begitu simple, relax ya Rasulullah ni dengan sahabat dia. Cara dia tanya sahabat kecek bab dunia, Rasulullah sapuk juga. Bukan kata Rasulullah kata, "Hai, dunia kuat teh, akhirat tak." Kadang-kadang ada masa sahabat kecek mengenai dunia, Rasulullah sapuk juga. Mengenai makan ni, mengenai dunia, mengenai gapo, Rasulullah sapuk juga. Kalau kita agak buat mengenai gapo dia, mengenai kereta, mengenai goni, mengenai gapo, kau minat main kereta, kau motor, kau minat gapo dia lagi. Minat ngai kau minat gapo-gapo dia, maka Rasulullah sapuk juga. Rasulullah tak kata larang sahabat 100% kecek akhirat. Berarti hidup Rasulullah dengan sahabat ni biasa, ya selamat, ya bukan kata straight, ya keras, sedih semacam, menangis semacam. Bukan lagu tu yang digambarkan oleh setengah orang. Senyap hidup Rasulullah, sedih semacam, kena taat semacam. Dia Rasulullah hidup biasa tapi hidup dia penuh bermakna. Wa yu'allifuhum, Rasulullah suka buat orang suka. Rasulullah kalau duduk dengan dia suka, dia kecek, masya-Allah, tak penuh sakit hati. Rasulullah kalau kita kecek dengan Rasulullah, kita tak seberti kecek dengan Rasulullah. Rasa nak kecek semacam. Sebab Rasulullah kecek ni kita pun suka, rasa tenang. Kita ada masalah, kecek saja dengan dia, kita tak mengadu masalah pun rasa tenang dah. Ni Rasulullah cara kecek. Ada orang ni orang ahli agama, tetapi kalau kecek sepatah ya perkataan dia orang sakit hati dah. Orang tak sedap dengar dah perkataan dia. Maka lagu mana? Tak ikut Rasulullah. Bukan tak ada istilah sentap ni. Sentap. Kita sentap sekali biar terasa hati. Rasulullah kecek benda yang menakutkan para sahabat, benda-benda yang berkaitan dengan akhirat. Tetapi Rasulullah tak pernah sumpah seranah kepada orang. Rasulullah tak pernah kecek huduh kepada orang. Rasulullah banyak kecek mengenai syurga berbanding mengenai neraka. Kalau kita rakyat lah 70-80% Rasulullah kecek mengenai kebaikan sahaja. Sikit saja Rasulullah kecek mengenai neraka, mengenai azab-azab. Sikit saja. Kerana apa? Kerana agama Islam ni agama yang suka, agama yang comel, agama yang indah, agama yang bahagia. Sedikit saja bagi orang yang melakukan kesilapan saja, hak tu baru perlu kita kecek mengenai azab. Tapi bagi kawasan orang yang dah suka agama, kecek benda baik-baik, benda syurga, benda-benda indah sahaja. Wala yunafiruhum, dan Rasulullah tidak buat satu benda yang menyebabkan sahabat lari, tak suka, tak selesa hidup dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah ni suka hidup dengan dia. Kita akan rasa gembira, percakapan dia indah, kata-kata dia indah. Dia pula comel pula Allah. Tak tahulah kesempurnaan berada di Rasulullah belaka. Maka sahabat galik duduk dengan Rasulullah. Sehingga kalau Rasulullah kecek, sahabat akan duduk seperti tunggu-tunggu kayu sahaja. Kalau burung mari duduk senyap, seperti tak gerak langsung. Dan sahabat-sahabat dulu tak pernah mata bertentang dengan Rasulullah. Dia akan tunduk kepala apabila berhadap dengan Rasulullah. Wa yukrimu, dan Rasulullah memuliakan orang yang mulia daripada satu kaum. Dan Rasulullah melantik mereka di atas kaum mereka. Berarti Rasulullah memuliakan orang besar daripada mana-mana kaum. Kita kalau pergi tempat orang, siapa dia kau orang besar sini, kita kena hormat. Kita orang ahli agama, okey, Tok Mulu sini, orang tua sini, kita kena pergi jumpa dengan dia, jumpa dengan Tok Imam, jumpa dengan orang tua sini, orang hormat di sini. Dan kita akui kepimpinan dia. Jangan kita pergi ni waktu tunjuk mata, waktu tunjuk something, nak pergi dakwah satu tempat, pergi tunjuk mata, pergi tunjuk debeh. Mari nak bawa agama. Sedangkan orang-orang ahli agama sini, tok-tok guru sini ada dah, kena hormat, jumpa dengan orang-orang tua, tok-tok guru tua, minta doa dengan dia, minta berkat dengan dia. Kerana dia dulu pernah banyak jasa dah bawa agama tempat ni. Dan kita tengok pendakwah muda ada setengah tu terlalu agresif. Pergi pada satu tempat seolah-olah ulama tidak ada tempat tu. Sedangkan ulama-ulama tua hok banyak jasa, hok mengeluarkan banyak murid ada situ. Sepatutnya dia kena pergi jumpa dengan kawan tu dulu, minta berkat, minta doa. Beritahu kata kehadiran dia, saya nak mari bawa agama, nak mengajar sini, nak mari belajar-belajar. Tok guru tu dah lama dah bawa agama. Orang tua, pemimpin dia, penghulu, kita kena hormat.
Jangan kata kita gini tidak hormat kepada orang. Nabi ajar memuliakan ketua-ketua mana-mana kabilah pun kita kena hormat kepada dia. Hatta dalam syariat pun kalau kita perang dengan orang kafir, maka pemimpin dia kita kena hormat. Jangan bunuh depan pemimpin kaum dia, jangan hina dia. Nah, sehingga ke Rasulullah nak royak kata Rasulullah mulia ke pemimpin, mulia ke ketua mana-mana kabilah, hatta orang kafir sendiri pun ketika perang tak ingat banding apa dia nah. Perang Khaybar, Yahudi Khaybar, maka Rasulullah perang kepung Bani Khaybar akhir sekalinya benar. Apabila benar Rasulullah bunuh semua orang lelaki. Hatta ketua Bani Khaybar sendiri pun dibunuh. Maka isteri kepada ketua Bani Khaybar, maka Rasulullah ambil sebagai isteri. Tengok Rasulullah mulia ke ketua. Nak kata ketua tu kena bunuh lah. Kau jatuh semua kena bunuh pada masa tu. Manakala perempuan, maka Rasulullah mulia ke ambil sebagai isteri. Iaitu siapa dia? Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai, isteri kepada ketua kabilah Perang Khaybar pada masa tu. Tak silap hamba dah. Kau Bani Qainuqa kau tak ingat dah hamba. Maka Rasulullah mulia ke pemimpin tu, maka Rasulullah ambil sebagai isteri. Rasulullah bebas ke daripada jadi hamba dan Rasulullah ambil sebagai isteri. Maka apabila sahabat tengok lagu tu, sahabat ambil bahagia dia, habu dia daripada harta rampasan ghanimah, sahabat pun bebas ke semua pada masa tu. Maka tidak adalah perempuan yang paling berkat perkahwinan dia selain daripada Safiyah binti Huyai, kerana dengan sebab dia nikah dengan Rasulullah, semua kaum dia dibebaskan oleh orang Muslim. Tu Rasulullah mulia ke dia, bukan kata hina, dia tu isteri kepada ketua kabilah. Maka jangan hina. Sebab tu Nabi ajar ketika perang jangan bunuh padri, jangan bunuh tok sami, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua. Kita bunuh hanya orang yang perang dengan kita saja. Maka Islam sekalipun tengah perang ni keadaan berkecamuk, orang tak fikir, orang dah sepatutnya kalau orang kafir yang perang yang tembok habis bodoh kecil kau kafir, tetapi Islam ajar adab, sehingga di dalam perang pun ajar adab juga, mesti mulia ke orang. Kalau perang saja kita serang, hak lain tak boleh diserang. Kanak-kanak, perempuan, orang yang buat ibadat dalam masjid jangan sentuh. Orang yang buat ibadat sekalipun ibadat dia tu kufur, jangan geletuk. Ni gi katok padri, gi katok goni, gi katok gereja, gi katok kuih. Orang dia buat ibadat. Sekalipun ibadat dia tu kufur, tetapi orang buat ibadat ni lain. Tak masuk capur. Kita perang saja, orang yang berperang saja. Wa yahzarun nasa wa yahtarishu minhum min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu wa khuluquhu wa yatafaqqadu ashabahu wa yas'alun nasa amma fin nas wa yuhassinul hasan wa yugawwih wa yuqabbihul qabiha wa yuwahi mu'tadilul amri ghaira mukhtalif la yaghfulu mukhafata an yaghfulu aw yamilu likulli halin indahu atadun la yuqassiru 'anil haqqi wa la yujawizuh allazi yalunahu minan nasi khiyaruhum afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan wa a'zamuhum indahu manzilatan ahsanuhum wasatan wa mu'azaratan. Beliau berwaspada dengan manusia dan berjaga-jaga daripada mereka tanpa menghalangi keceriaan wajah dan budi pekerti terhadap sesiapa pun. Rasulullah sentiasa berjaga-jaga, prihatin, jaga diri dia di hadapan manusia. Sekalipun Rasulullah sentiasa berjaga-jaga, kerana Rasulullah tahu dah, kerana bawa kebaikan ni mesti ada musuh. Maka Rasulullah berjaga-jaga diri, tetapi sekalipun dalam keadaan berjaga Rasulullah, maka Rasulullah tidak menghalang dia daripada tersenyum, daripada menunjukkan akhlak yang baik, sekalipun masih dalam keadaan berjaga. Rasulullah dulu ada bodyguard dia, bodyguard Rasulullah. Tetapi lepas pada turun ayat Quran, apa dah? Minan nas tu, apa? Ya'simuka minan nas deh. Sesungguhnya aku menjaga kamu daripada manusia. Maka Rasulullah kata semua bodyguard dia kelip belakalah. Tak apa dah, Allah Ta'ala dah jaga saya daripada benda-benda yang bahaya.
Maka sekalipun Rasulullah berjaga-jaga lagu tu, akhlak dia masih tetap baik, masih lagi tersenyum, masih kayak lagi. Kita kalau penat deh, payah nak senyum dah. Rasulullah kadang-kadang waktu kita rasa kita tak boleh nak senyum dah waktu tu, tapi Rasulullah masih tersenyum. Seorang badui mari minta harta kepada Rasulullah. Ya Muhammad, wak mari harta. Harta ni bukan hartamu pun. Harta zakat ni bukan harta pokmu. Tengoknya kata lagu tu. Tiba-tiba mari temu dengan Rasulullah, kecek lagu tu. Maka belai-belai tarik. Rasulullah tengah jalan, dia tarik ni kain sebar Rasulullah. Kain sebar Rasulullah ni gomurah. Apabila gomurah dia bukan lembut macam kita, dia kasar. Apabila kasarnya senjuh, maka jadi merah. Tekuk Rasulullah. Maka Sayyidina Umar kata, wahai badui ni memang nak mati dah. Apa buat kerja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat kerja lagu ni? Aku nak pacung. Ya Rasulullah, izin kepada hamba pacung. Maka Sayyidina Rasulullah kata, ya Umar, jangan buat kerja lagu ni. Kita tanya dia nak ke apa? Maka dia kata dia nak harta. Maka Rasulullah kata mari rumah hamba dia, harta. Sehingga dia rasa puas hati. Tengok Rasulullah, kalau kita nak marah dah orang buat jahat kepada kita, kita ni buat baik tapi kepada orang yang buat baik kepada kita. Tapi Rasulullah buat baik kepada orang yang buat jahat kepada dia. Hak ni payah orang nak buat lah ni. Kadang-kadang kita rasa saya baiknya lah deh. Baik kepada orang baik kepada kita. Tapi orang yang jahat kepada kita, kita tak boleh nak buat baik dah. Kita tak boleh nak ikhlas dah dengan dia. Kita tak boleh nak senyum dah kepada dia. Hak ni payah. Maka akhlak lagu ni kita kena belajar sekalipun benda tu payah. Kerana kita kata kita nak ikut Nabi Muhammad, maka kita kena belajar sekalipun benda tu payah. Maka Rasulullah pun diuji. Rasulullah bukan ajar saja. Rasulullah tunjuk di hadapan mata-mata sahabat secara praktikal. Kadang-kadang benda itu sahabat-sahabat tak tahan dah, nak marah dah, tapi Rasulullah ajar lagu tu. Maka ada sahabat-sahabat yang mengikut perangai Rasulullah. Ada sahabat tu ketika berperang dengan orang kafir, dia katak jatuh orang kafir tu. Apabila jatuh orang kafir tu, dia pun nak tikai lah orang kafir. Apabila nak tikai orang kafir tu ludah kepada muka sahabat tu. Maka sahabat tu pun apabila orang kafir tu ludah dalam atas muka dia, maka dia ambil pedang dia, sarung semula, balik berpaling daripada orang kafir tu. Maka orang kafir tu tanya, kenapa mu tak bunuh aku? Sedangkan kamu ada peluang dah. Tengah perang sekarang, apa mu tak bunuh aku, kata. Saat ni mu nak bunuh aku dah, tapi apabila aku ludah mu, apa mu berhenti? Katanya sahabat tu, orang kafir, kata. Aku saat ni sebelum masuk aku nak bunuh kamu ni, aku nak bunuh kerana Allah. Kerana aku berperang, aku bunuh ni bukan kerana nafsu aku, bukan kerana benci, bukan kerana apa, tapi perintah daripada Allah Ta'ala. Bukan tugas aku untuk membunuh orang, tetapi Allah Ta'ala apabila suruh berperang, maka aku perang kerana Allah semata-mata. Maka aku tikai, aku bunuh kau semua kerana Allah. Tiba-tiba apabila kamu ludah, aku jadi nak marah. Apabila kamu ludah di muka aku, jadi aku nak marah, maka aku takut apabila aku bunuh tu bukan kerana Allah, aku bunuh kamu kerana aku nak marah kepada kamu. Maka aku tak akan guna pedang aku ini kerana bukan kerana Allah. Maka dia sarung semula pedang dia. Maka sahabat tu lagi, tengok sahabat-sahabat. Ketika perang, rancuk lagu tu masih berfikir mengenai adab. Tu tarbiyah daripada Nabi SAW. Tu Sayyidina Ali tu. Sayyidina Ali. Kita tu cerita Sayyidina Ali. Pedang tu pedang Zulfikar hak Rasulullah beri. Maka dia kata tak layak pedang hak Rasulullah beri tikai kerana selain daripada Allah Ta'ala. Beliau memberi perhatian kepada para sahabatnya dan bertanya ke orang ramai apa yang terjadi kepada mereka. Rasulullah tanya, tafakuk dipanggil istilah ni tafakuk. Tanya kepada dia masalah. Rasulullah biasanya lepas pada semaya subuh, Rasulullah berpaling kepada sahabat, Rasulullah akan tanya kepada dia. Ni tabiat Rasulullah. Mimpi apa dia semalam. Rasulullah akan tanya kepada sahabat dia, mimpi apa dia? Siapa dia ada mimpi semalam? Maka sahabat akan beritahu, saya mimpi ni ya Rasulullah. Maka Rasulullah akan takwil mimpi selepas pada waktu subuh. Yang baik itu beliau katakan baik serta berusaha menyokongnya, dan buruk itu beliau katakan buruk serta berusaha menghapuskannya. Rasulullah kalau benda baik, Rasulullah akan sokong. Rasulullah akan sebut semangat kepada orang nak melakukan kebaikan. Rasulullah pertama, Rasulullah kata benda tu baik. Kedua, Rasulullah semangat pula untuk buat kebaikan. Tapi kalau benda tu jahat, pertama Rasulullah ayat benda ni jahat. Kedua, Rasulullah halal orang lain untuk buat benda-benda lagu tu. Tak semangat langsung, dan Rasulullah marah benda-benda lagu tu. Beliau mengambil jalan tengah dalam urusan tanpa perselisihan. Rasulullah ni
Mu'tadilul amri ghairu mukhtalif. Ghairu mukhtalif, Rasulullah ni ambil jalan tengah semacam. Apa-apa benda pun Rasulullah ambil jalan tengah, ambil jalan pertengahan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan, benda pun ambil hak pertengahan. Jangan melampau sangat, jangan menyebabkan perbalahan. Beliau tidak lupa terhadap sesiapa pun kerana bimbang mereka juga akan lupa dan jemu. Rasulullah tak pernah lupa kepada orang kerana kita suka lupa kepada orang, orang akan lupa kepada kita dan orang akan jemu kepada kita. Ingat sentiasa kepada orang. Rasul. Bagi setiap keadaan beliau sentiasa bersedia. Rasulullah sentiasa hidup dia bersedia semacam menghadapi sebagai kemungkinan. Rasulullah pemimpin seluruh dunia. Maka menghadapi sebagai kemungkinan. Gapo-gapo dia Rasulullah sentiasa bersedia. Dalam apa-apa pun. Kerana Rasulullah apa dia? Lepas pada Rasulullah berpindah ke Madinah, duduklah Rasulullah selama 10 tahun di Madinah, perang 72 kali. 72 kali. Perang ketika dalam masa 10 tahun. Kiralah dalam 7 kali. Dalam 7 kali setahun. 7 kali setahun ni 2 bulan sekali perang. Kita kalau congok lagu tu lah. Jadi ada Rasulullah hadir, ada Rasulullah tidak hadir. Rasulullah hantar sahabat-sahabat dia. Beliau tidak mengurangi dan tidak melebihi ke hak seseorang. Rasulullah tak pernah kurang ke hak seseorang dan Rasulullah tak pernah lebih. Maknanya sesuai, ambil dengan hak yang sebenar. Orang-orang yang ada di sekeliling beliau adalah yang terbaik daripada manusia. Hak ni tak boleh nak lawan lah. Orang yang boleh damping Rasulullah tentu dah orang yang paling hebat di sisi Rasulullah. Kerana orang boleh dekat dengan Rasulullah, mesti orang pilih Allah Ta'ala dah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, padahlah boleh dekat dengan Rasulullah kerana dia ni macam mana iman dia. Kita tak boleh duduk dekat dengan Rasulullah kerana iman kita terlalu nipis. Mungkin kalau kita hidup dengan Rasulullah, kita lah orang yang paling tak dengar kata Rasulullah. Rasulullah suruh bangun tahajud, kita tak bangun. Rasulullah suruh jadi baik, kita tak jadi baik. Rasulullah suruh pergi perang, kita menakut. Jadi banyak masalah. Mungkin kita berat pada Abdullah bin Ubay bin Salul, tak tahu. Tak usah pergi perang langsung lah, menakut lah begini macam-macam. Tetapi orang yang duduk dengan Rasulullah mesti orang yang hati Masya Allah, pilih Allah Ta'ala dah. Sebab tu jangan kita cerca sahabat-sahabat. Orang yang duduk dengan Rasulullah ni memang pilih Allah Ta'ala dah, boleh hidup dengan Rasulullah. Orang-orang yang paling utama di sisinya, orang yang paling meluah nasihatnya, dan orang yang paling tinggi kedudukan di sisinya adalah yang paling elok di kalangan mereka dalam memberi kegembiraan dan menghulurkan bantuan. Maka sahabat-sahabat yang duduk mesti yang paling afdal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Maka satu kali Rasulullah duduk kumpul dengan sahabat. Maka Rasulullah kata, mana Abu Bakar? Abu Bakar mana? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, mai duduk sebelah kanan ambuh. Umar, mana Umar? Maka akak tangan Sayyidina Umar. Saya ya Rasulullah. Maka duduk sebelah kiri. Maka Rasulullah pegang tangan Sayyidina Abu Bakar, pegang tangan Sayyidina Umar, Rasulullah akak lagu ni. Maka Rasulullah kata, beginilah kami akan dibangkitkan. Tu kelebihan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Qala fasa'altuhu an majlisihi, maka katanya Sayyidina Hasan, aku bertanya mengenai majlis Rasulullah ni lagu mana. Wallahu a'lam. Panjang sikit hadis ni. Allah Rabbi. Panduan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan. Qiyamul Lail ni maknanya menghidupkan malam, tak perlu tidur. Berarti kita isilah masa kita pertama dengan bacaan Al-Quran, dengan sembahyang, selawat, berdoa kepada Allah Ta'ala pada musim-musim wabak, musim-musim penyakit ni. Lepas tu tunai hajat, tolong saudara kita ke apa dia, ataupun bantu keluarga kita, bantu isteri kita ke apa dia, ada hajat ke apa dia dalam rumah, selesaikan urusan ke apa dia, tu masuk dalam keadaan Qiyamul Lail juga. Bagi orang-orang yang nak belajar, maka antara Qiyamul Lail dia adalah murajaah kitab-kitab, hafal kitab-kitab. Waktu kelebihan tu cara susunan Qiyamul Lail. Kalau tidak tak baca Al-Quran, tak boleh baca Quran, baca Yasin, hamba ayat dah itu baca Yasin. Baca 10 kali, 20 kali, pula habis. Baca pula, baca Yasin. Tak boleh baca Yasin, baca Qul Huwallah sebanyak mungkin. Apakah dapat pahala jika tengok wajah ibu bapa, dalam keadaan kita hormat kepada dia. Kerana apa? Kerana dia ini adalah orang yang Allah Ta'ala, Nabi Muhammad suruh muliakan. Maka setiap kali kita tengok dia dalam keadaan mulia, berarti kita patuh kepada suruhan Nabi.
Maka tengok kita dalam keadaan mulia bererti kita patuh. Seolah-olah kita buat taat lah. Dengar kata Nabi. Maka dapat pahala. Bukan kata dapat pahala. Gugur dosa kita. Gugur dosa kecil kita. Maksud mimpi melihat Kaabah. Mimpi melihat Kaabah ni, hamba tak ingat dah. Tak silap hamba ni maknanya agama kita di tengah molek lah. Ya semua mimpi yang berkait dengan benda-benda agama syiar-syiar ni. Maknanya agama kita tengah molek lah ni. Katanya Nabi mengenai mimpi. Katanya Nabi semua mimpi itu seolah-olah berada di kaki-kaki burung. Maka hendaklah kamu beritahu mimpi kamu kepada pertama orang yang paling kamu percayai dan orang yang sayang kepada kamu, orang yang tak dengki kepada kamu. Kerana apa? Kerana kalau kita beritahu mimpi kita kepada orang yang tak suka kepada kita, dia akan mentadbir, panggil takbir mimpi, benda-benda yang tidak molek. Maka benda tu akan berlaku. Maka katanya Nabi apabila mimpi itu ditakbir, maka seolah-olah burung tu dah lepas dah, jatuh, berlaku benda tu. Sebab itulah setengah-setengah orang yang mentadbir mimpi itu dia takbir bukan menurut kaedah. Kerana apa? Kerana supaya benda yang berlaku, contohnya dia dapat alamat kata mimpi ini benda tak molek, tetapi dia tak beritahu kepada si yang memimpi supaya apa? Dia takbir sebaliknya. Supaya apa? Supaya katanya Nabi, orang yang sayang kepada kamu dia akan takbir mimpi kamu yang indah-indah. Maka akan berlaku yang indah-indah. Ni mimpi kita cepat-cepat beri takbir. Hak benda tak molek pun kita beritahu juga, maka nyanyolah kepada orang tu. Dan mimpi yang ada takbir pula, ya ada syarat-syarat dia pula. Kena ada ismaya, mimpi sebelum subuh, mimpi ketika qailullah sebelum pada zuhur. Dina sebagai hantara kahwin mohon ulasa. Boleh ke tak dina? Boleh terpulang kepada kita. Dalam mazhab kita, mas kahwin ni boleh berlaku hatta manfaat pun boleh. Manfaat, bukan harta. Dalam mazhab lain, mas kahwin ni mesti dah harta. Tapi dalam mazhab kita bukan harta pun boleh, manfaat pun boleh. Apa dia masuk manfaat? Contohnya khijah. Mas kahwin saya dengan anak awak, saya khijah dengan awak 10 tahun. Nabi Musa khijah dengan Nabi Allah Syuaib alaihi salam sepanjang 10 tahun. Maka boleh ambil manfaat ataupun mengajar Al-Quran. Kita awak ada harta, tak ada harta. Awak pandai baca Al-Quran, pandai. Awak ajar dia Al-Quran tu sebagai mas kahwin awak sehingga dia pandai. Sebagaimana sahabat-sahabat dengan Rasulullah. Sayyidina Fatimah 400 dirham, hamba tak ingat dah. Sayyidina Fatimah ni berapa? Lebih kurang dalam 400 dirham 400 dirham lah ni banyak 400 dirham ni. Satu dirham sama dengan berapa? 30 riyal gitulah. Kau berapa riyal kau 15 riyal kau tak ingat dah hamba satu dirham. Dia kata tingkatan wali nikah. Pertama ayah, hak ni paling afdal sekali. Kedua tok. Apabila tak ada tok, adik-beradik. Adik-beradik saya pula ada 15 orang. Hak tua ada, hak kecil pula. Saya tengah. Saya nak ambil abang saya kau jadi wali ataupun saya nak ambil adik saya. Dia kata saya nak ambil adik saya hak ngaji Al-Quran, ngaji hafiz Quran. Abang saya ni mungkin tak pandai apalah. Orang biasa saja, jadi saya nak ambil hafiz Quran. Boleh. Kerana adik-beradik ni satu martabat saja. Satu martabat. Tua ke, muda ke, terpulang kepada dia. Satu martabat sahaja. Dia nak ambil siapa-siapa dia harus berlaku. Kerana berkongsi pada kuasa. Berkongsi pada kuasa. Mimpi. Banyak mimpi ni. Musim PKP ni tidur berat ni pok kita ni. Mimpi berat ni. Mimpi jumpa orang alim suruh hafal surah. Adakah kita kena hafal surah kau tak terpulang kepada kita lah. Kita nak hafal kau tak tidak hafal tu. Adakah kita terima ijazah dulu kau guano. Hamba tak tahu ni mimpi lagu mana terima ijazah. Kalau hafal surah benda tu kebaikan. Kalau kita rasa nak hafal tak siapa apa tak apa. Tak ada masalah apa. Mimpi ni macam-macam lah. Duduk istirahat. Duduk istirahat. Tok Imam tak duduk istirahat. Boleh kau tak kita duduk istirahat? Nama. Hamba tak ingat ada masalah ni.
bak duduk istirahat ni. Kalau tu email tak duduk istirahat, boleh kau duduk istirahat. Hamba tak ingat masalah ni, tak mari. Apa maksud tahiyat kerana disebut nama Nabi Ibrahim dalam tahiyat akhir? Apa sebut nama Nabi Ibrahim dalam tahiyat? Tahiyat itu maknanya penghormatan. Maka tahiyat ni dalam kitab fiqh maksud istilah dia, tahiyat ni baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul ya. Maka sebut Nabi Allah Ibrahim ni antara rahsia dia adalah permintaan Nabi Allah Ibrahim. Apabila Nabi Allah Ta'ala tunjuk kelebihan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Ibrahim nak jadi umat Nabi Muhammad. Maka katanya Allah Ta'ala, cukuplah kamu jadi Nabi, bersyukurlah. Maka Nabi Ibrahim kata, tak apalah saya tak jadi umat Nabi Muhammad, sekurang-kurangnya sebutlah nama saya ketika sembahyang. Maka kita sebut nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika sembahyang. Kelebihan seorang apabila dapat berjumpa dengan Rasulullah. Ni rezekilah. Biasanya mimpi dengan Rasulullah ni menunjukkan kebaikan pada agama, dan insya-Allah mati dalam husnul khatimah. Ia ada 3 martabat mimpi. Mimpi Rasulullah ni ada 3 martabat. Pertama, mimpi Rasulullah, kita nampak Rasulullah sebagaimana sahabat tengok Rasulullah. Iaitu tengok lagu mana? Rupa yang sebenar Rasulullah. Rupa zahir Rasulullah. Mata orang yang bermimpi lagu ni, insya-Allah tetap iman dia mati, insya-Allah selamat daripada kufur. Mati dalam iman lah, maknanya terjemuh mati dalam iman. Kelebihan dia mimpi tengok Rasulullah sebagaimana sahabat tengok. Kedua, mimpi Rasulullah dengan rupa ni perbahasa orang-orang sufi, wali kutub pada zaman dia. Rasulullah bukan mari dengan rupa dia, tetapi Rasulullah mari hadir sebagai rupa seorang. Rupa seseorang, iaitu siapa dia? Wali kutub pada zaman dia. Dia tak nampak muka Rasulullah apa sahabat tengok, tetapi supaya muka wali kutub pada masa tu. Hak ni kurang sikit martabat. Hak ni saja hak ulama jamin mati di dalam Islam. Hak ni tak tahu lagi. Atas amalan kita lah, tapi ni kelebihan besar dah. Ketiganya, Rasulullah hadir kepada kita dengan rupa guru kita. Kita mimpi jumpa tengok tok guru kita. Tetapi rupa tok guru kita. Maka mimpi Rasulullah dengan rupa tok guru kita. Kenapa? Kerana guru kita lah yang memperkenalkan kita kepada Rasulullah. Kita kenal Rasulullah melalui guru kita. Kadang-kadang kita tengok apa yang kita belajar dalam syama'il ada pada guru kita. Khusus sekali kita terupa-rupa guru kita tu. Waktu rezeki lah masing-masing 3 martabat cara bermimpi Rasulullah. Rupa sebenar, rupa wali kutub pada masa dia, rupa guru dia. Mimpi Mekah, mimpi tak tahulah hamba ni, banyak tajuk mimpi. Ulasan nikah online. Boleh kau tak nikah online? Jadi nikah online ni khilaf ulama lah. Jadi afdalnya siapa dia nikah online, akad nikah semula lah, kerana ada ulama kata tidak sah nikah dia. Maka kaedah dia, apabila nikah tu ada ulama kata tidak sah, maka hukum dia nikah tu jadi syubhat. Apabila nikah syubhat, nyanyalah dia. Kalau duduk dengan isteri dia, setubuh isteri dia jadi wati syubhat. Anak-anak pun lain jadi syubhat. Tidak haram sebab ada pendapat ulama kata sah. Tetapi afdalnya akad nikah molek lah online ni, sebab ada ulama kata tidak sah. Moleknya nikah ni kena ihtiyat sikit, kena berjaga-jaga sikit. Kerana apa? Kerana nikah ni akan melahirkan beribu generasi. Daripada benih ni dia akan jadi anak, jadi cucu, jadi macam-macam, boleh jadi sebutir kapung. Maka sebab tu ulama ihtiyat dia panggil. Kerana kaedah al-buduk ni kemaluan perempuan ini perlu diihtiyat banyak, kerana melahirkan generasi banyak. Tak sopo ngabak lain. Bab perkahwinan lebih ihtiyat lagi. Lebih lagi rasa Azhar keluar fatwa kata nikah online ni tidak sah. Kerana banyak lagi cara boleh lebih yakin lagi kalau nak buat. Tak perlu online duduk dalam. Kalau seorang isteri, suami tak boleh nak hadir dalam majlis tu, dia wakil ke orang yang berada di situ untuk jawab nikah bagi dia. Hak tu lebih jelas lagi. Tidak ada khilaf dalam mazhab kita sah. Apa dia nak tengok dalam video, tengok dalam gapo dia saksi ke gapo dia, maka perlu
wakil ke saja kalau sebelah suami sebelah wali perempuan tak boleh mari, dia wakil ke kepada tok imam ke untuk akad nikah anak tina dia. Tak syarat perempuan, tak syarat hadir dalam majlis tu. Hak wajib hadirnya suami ataupun wakil suami, wali ataupun wakil wali, saksi 2 orang. 4 orang saja perlu hadir. Maka zaman Covid ni kau dia tak perlulah. Tak perlu dalam video, tak perlu dalam gapo, buat dalam satu majlis. Macam majlis agama pegok buat. Tu lebih afdal lagi. Nyanyolah kita nikah kita nak melahirkan zuriat yang bersih, yang soleh-solehah, tapi tiba-tiba nikah kita syubhat. Tak payahlah moleknya nikah kepada orang tidak ada khilaf. Madad ya Rasulullah, adakah syirik? Madad ni maknanya ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Adakah syirik minta tolong dengan Rasulullah? Tidak syirik. Sebagaimana kita minta tolong dengan Pak Leh. Pak Leh, tolong saya ada pencuri. Syirik katanya Pak Leh. Nampak, rumah kita terbakar. Kita kata, hello bomba, tolong rumah saya terbakar. Syirik. Dia kata, tak lain. Lain lagu mana? Minta tolong kepada makhluk tu kan? Adakah minta tolong dengan makhluk jadi syirik? Siapa dia buat keluar fatwa lagu ni? Ulama mana buat keluar fatwa minta tolong dengan makhluk jadi syirik? Kalau tidak banyak benda lah jadi syirik. Saya nak minta tolong awak tutup lampu. Jangan-jangan minta tolong dengan saya jadi syirik. Dia kata madad ini maknanya minta tolong dengan Rasulullah. Rasulullah kata Allahu mu'ti wa ana qasim. Dari hadis kata Allahu mu'ti wa ana al-qasim. Allah je beri, aku je bagi. Maka Nabi je bagi, minta je bagi. Rasulullah nak bagi kat siapa dia boleh. Memanglah Allah Ta'ala belah, kau je beri, katanya Rasulullah. Tapi aku je bagi. Maka sebab tu kita minta madad pertolongan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah beri habuai kepada kita. Madad. Maka minta tolong dengan makhluk tidak jadi syirik. Dia kata Nabi Muhammad mati dah, minta tolong kepada dia pula. Kita ahli sunnah wal jamaah, manusia makhluk tidak boleh memberi bekas, tidak boleh memberi kesan ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Kerana kita minta dengan Allah Ta'ala sebenarnya dia hanya perantara. Maka benda yang kita buat perantara itu sama sahaja sama ada dia hidup, dia mati. Kerana masa dia hidup pun dia tak boleh memberi bekas juga. Cuma kita bertawassul, ambil wasilah, ambil perantara dia sahaja. Bagaimana Nabi nak kenal umat dia di padang mahsyar? Antaranya adalah kesan daripada ambil air sembahyang. Kesan daripada ambil air sembahyang. Kedua, banyak berselawat kepada Nabi. Nama kita, nama ayah kita akan dikenal oleh Nabi SAW. Makan siput gondel, apa hukum dia? Halal ke tak? Siput gondel ni orang makan dia. Orang makan tak siput gondel? Halal ke dia? Dah pakat makan belakang. Ulama khilaf, ada ulama kata tak boleh sebab dia kiyah dengan kura, benda yang bercengkera. Tetapi dalam mazhab kita siput gondel ni masuk dalam macam siput kecah tu lah, hok panjang tu boleh makan juga. Masalah kita tak tergamuk nak makan geli ke tu suku pasar, tapi boleh makan. Cuma ada setengah ulama-ulama tasawuf kalau benda-benda khilaf lagu tu dia tak makan atas nama tasawuf deh, atas nama makan benda hok tidak ada khilaf. Tapi kalau kita nak makan dosa, tidak berdosa. Makruh, tak makruh pun. Sebab makanan tu halal. Petua doa daripada ditindih hati waktu tidur. Pertama tidur tu kena ambil air semaya. Tidur tu kalau boleh, tidur menyengging gini. Tidur menyengging sebagai sunnah Nabi. Baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca kuliah, baca 3 ku. Siuk sapuh seluruh tubuh kita. Yakinlah dengan ayat Quran. Yakin dengan Allah, percaya kepada ayat Quran. Ingat ayat Quran ni Allah Ta'ala tak buat sia-sia. Kalau tidak, tak ada faedah lah ayat Quran dengan surat khabar. Sebab setiap benda Allah Ta'ala buat kelebihan dia. Maka kelebihan Al-Quran ialah syaitan tak boleh nak ganggu kita. Baca ayat Quran, insya-Allah Allah Ta'ala yang memberi semua benda. InsyaAllah Al-Quran itu tidak sia-sia. Isteri minta cerai dengan suami, bapa minta cerai kalau ada sebab. Kalau ada sebab tak apa, kalau tak ada sebab hukum dia haram, hukum dia. Kerana apa? Kerana isteri ni kadang-kadang buat zalim kepada suami. Antara benda haramnya contohnya isteri nikah boleh mas kahwin 10,000 kepada dia. Lepas nikah sebulan dia buat perangai kepada isteri dia, suami dia minta cerai. Maka cerailah dia. Boleh 20,000 dah ke dia. Nikah pula dengan orang lain pula. Boleh 20,000 pula. Nikah sebulan
buat perangai minta cerah. Hak ni cerah lagu ni haram hukum dia. Maknanya menzalimi lelaki-lelaki dan tetapi kalau minta cerah dengan sebab suami tu zalim, katak tumbuk inja apa semua, hak tu bab lain pula boleh minta cerah. Bukan kata semuanya haram minta cerah daripada suami. Minta ijazah doa haikal. Doa haikal ni hamba tak ingat hamba ada ijazah kau doa haikal sabit ni. Haikal sabit ni haikal ni ada 7 haikal dia panggil. Hamba tak ingat lah. Amalan insya-Allah boleh pahala. Tapi hamba tak tahu hamba ada ijazah kau tak ingat lah. Hamba tak boleh nak bagi ijazah lah. Haikal sabit ni. Mimpi ular apa petanda? Banyak petanda dia. Biasanya nak kena pindah dia orang. Apa dia kena patut dia ular mana? Tapi kalau ular tu tuduh warna hitam hak tu jin. Gangguan jin minta ayat kursi, baca ayat kursi banyak-banyak minta tolong dengan Allah supaya lindung kita daripada gangguan benda-benda tak molek. Banyak mimpi ni. Mimpi Habib baca ruqyah tak tahulah kita. Umur berapakah anak-anak perlu didedahkan kepada ilmu fardu ain apabila dia mula mengenal dah? Iaitu apa dia? Mumayyiz. Apabila dia mula mumayyiz, katanya Nabi, alimu auladakum bisalah iza balagha sab'in. Ajar anak kamu dengan sembahyang apabila mencecah usia 7 tahun. Maka ulama qiyas dengan ilmu sembahyang semua ilmu fardu ain. Ajar akidah, ajar ambil air semaya, ajar semaya, ajar tutup aurat, ajar puasa, ajar ambil semaya betul, ajar basuh najis betul. Kena belajar dah pada umur 7 tahun. Wadribuhunna iza balagha 10 dan pukul. Mula kita tegah dah mengenai ilmu apabila usia 10 tahun. Mula kena pukul dah. Kecuali benda-benda yang tidak mampu. Ada orang ni umur 10 tahun tak mampu nak puasa. Puasa ni kita tengok dia mampu tak mampu. Tapi semaya umur 10 tahun kita boleh rotel dah. Tapi puasa tak boleh nak rotel lagi kerana ada orang ni 10 tahun tak boleh nak puasa lagi. Maka umur 7 tahun boleh dah. Maka mula dah kita ajar dia pergi ke masjid. Ajar semaya, ajar bangun tahajud, ajar bangun sebelum pada subuh, ajar bangun tahajud, ajar pegang Quran, ajar pakai kepiah, ajar gini, khotinah, ajar tutup aurat, ajar pakai telekung. Suka buku-buku agama, ajar lagu tu dah. Minta ijazah Hizib Nawawi. Hizib Nawawi. Hizib Nawawi ni hizib yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Minta ijazah. Jadi hizib Nawawi ni tujuannya kalau kita serabut ni pala ko tekan ko baca hizib Nawawi. Molek hizib Nawawi. Ada kata Hizbun Nawawi ni bukan milik Imam Nawawi, milik Sayyidina Ali sebenarnya. Apa dah? Bismillahirrahmanirrahim ala nafsi wa ala dini wa ala ahli ni. Ni mukaddimah dia ni hak Sayyidina Ali. Doa tu doa Sayyidina Ali. Maka ada kata hizib Nawawi ni bukan milik Imam Nawawi, cuma Imam Nawawi dia kumpul-kumpul buat dalam satu wirid amalan, maka dinisbahkan hizib ini kepada Imam Nawawi. Maka hamba ijazah lah baca hizib Nawawi ni sebagaimana hamba terima daripada guru-guru hamba. Hukum baca Al-Quran sambil dengar melalui telefon boleh, tak ada masalah. Gapo dia boleh pahala, insya-Allah perbuatan ni dikira pahala di sisi Tuhan. Boleh kau dak berdoa dengan ayat Quran, ya Allah sinarilah wajah hamba-Mu dengan nur-Mu. Ya Allah, nur-Mu ni apa dia maksud nur-Mu ni? Nur ni kalaulah maksud bahasa kiasan sahaja. Ulama kata makruh kita berdoa dengan benda-benda yang bersajuk-bersajuk ni. Ada orang tu berdoa tak tahulah, kita pun tengok jadi pening juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu apa dia nya baca dah. Kita berdoa bukan baca doa. Baca doa ni kita baca perkataan. Berdoa ni kita minta dengan Allah Taala merintih sungguh-sungguh. Kita kecek jelas-jelas, ya Allah ya Tuhanku, saya ni tak pandai, saya tak cerdik, ya Allah ya Tuhanku, saya ni tak dengar kata, ya Allah maaflah saya, ya Allah ya Tuhanku, saya banyak masalah, saya tak dengar gini. Jelas. Tak syarat bahasa Arab ke bahasa apa dia. Sekalipun afdalnya berdoa dengan bahasa Arab kerana itu bahasa paling itu sekali bahasa Nabi. Tetapi kalau nak berdoa dengan bahasa Melayu pun boleh. Tapi kalau maksud nur ini kiasan, maknanya hidayahmu ke, petunjukmu ke, itu tak apa, kecek kiasan saja. Cuma molek kecek jelas lah. Tak payah bermadah-madah pun jangka. Takut orang silap faham nur Allah Ta'ala tu apa dia. Macam lagu dululah. Ada satu dulu lagu hamba ingat masa sekolah.
Tuhanku pintumu aku ketuk. Gegar gepa majlis agama kata Rasul Allah Taala ada pintu dah pula. Namun jadi jangan kita faham masuk dia tu pintumu aku ketuk tu maka Rasulullah tak ada, Allah Taala tak ada pintu. Tetapi kecek kiasan ni kadang-kadang orang jenis terik supaya Wahabinya faham lagu tu gak. Kita ke ada ilmu balaghah. Pokok dia ni tak ada ilmu balaghah dia kata. Nah, majah-majah ni tak ada dalam Al-Quran. Dia kena pegang zahir. Kena pegang lagu tu gak nak Tuhan ada pintu jadi masalah. Jadi kalau boleh berdoa ni janganlah guna benda-benda yang menyebabkan keliru nah. Kita faham maksud dia dalam maksud dia. Molek doa biasa. Email ada najis. Nah, lepas pada email semaya pakai kain seher baru perasa. Kain seher dia tu kotor. Sudah. Maka kaedah dia gini. Kalau bak najis, makmum pun kena qada, tu email pun kena qada. Tapi kalau bak hadas, tu email tak ambil semaya ataupun tu email tak mandi junub, tu email saja qada, makmum tak payah qada. Nah. Masalah najis pula bagi pada dua. Najis ni najis zahir ke najis tersembunyi. Kalau najis tersembunyi, ada ulama kata tu email saja qada, makmum tak payah qada. Antara najis tersembunyi macam kain seher dalam kain plekat tu email. Tak ada orang dak gagal kain seher tu email. Kamu kita tanya, tu email kain seher tu, tak ada orang tanya lagu tu. Maka bila tu email naik kita tengok zahirnya, maka tidak ada najis, tiba-tiba tu email kata kain seher hamba. Cakap hamba nak tanya kain seher tu email. Maka benda tu dipanggil masuk dalam najis khafi, najis tersembunyi juga, maka tu email saja. Ada kata tu email saja nah. Dalam umdah kata tu email saja kena qada. Muktamadnya kena qada belaka dalam bab najis. Mimpi buruk ni biasa ganggu jin. Mimpi buruk ni biasa ganggu jin. Minta doa dengan Allah Ta'ala supaya jaga diri kita, keluarga. Sebab tu nak tidur tu kita kena mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ambil air semaya gapo dia. Nabi kata siapa dia ambil semaya kemudian tidur akan dipelihara. Malaikat tolong jaga sampailah dia bangun pula. Ijazah doa lepas solat. Doa gapo dia? Nama doa lepas pada semaya. Doa la rabbana atina fid dunya hasanah, banyak sangat doa nah. Ada doa ni payah. Banyak doa sangat. Mana ikutlah doa lah gapo-gapo dia. Allah. Kumpulan tadarus dibagi ke mengikut kumpulan, adakah dikira khatam? Kalau dah habis Al-Quran tu panggil khatam lah. Khatam beramai-ramai, bukan khatam seorang. Khatam beramai-ramai nah. Tak syarat kata khatam seorang, memang afdal tu khatam seorang lah. Tapi kalau buat ramai-ramai, tadarus apa maksud tadarus? Biar beza kita baca Quran. Kita baca Quran, baca Quran seorang khatam. Molek juga tapi boleh puasa afdalnya tadarus. Beza apa dia tadarus dengan khatam? Tadarus ni lagu ni. Ya kena dua orang paling kurang. Seorang baca, seorang dengar. Beki. Ni pula baca ni. Ni tadarus. Rasulullah boleh puasa, Rasulullah tadarus bukan khatam seorang. Rasulullah mari Jibril, Rasulullah tadarus dengan Jibril. Rasulullah baca, Jibril dengar, tu tadarus panggil. Jadi Al-Quran ni sunat kita khatam dalam keadaan tadarus pada bulan puasa. Rasulullah baca dan tadarus. Kita nak khatam sendiri, nak baca seorang khatam, boleh terpulang kepada kita. Boleh pahala juga. Cuma tak dapat pahala tadarus. Cara itunya cara tadarus. Tadarus ni baca bergilir lagu tu nah. Siapa dia kata Nabi tak buat tadarus? Nabi Muhammad tak buat khatam. Ni baca. Jadi bergilir baca. Amalan untuk takwa, ya Allah Rabbi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, takwa. Qada cukup untuk dua qalah tu macam mana? Ukuran zaman dulu qalah ni satu hasta suku. Ni satu hasta dah. Ni satu hasta. Sampai sini tambah suku. Ni. Dalam panjang lebar. Kalau tung plastik warna biru tu hok panjang tu, tung air panjang tu. Kalau bulat satu hasta, tinggi dia dua hasta. Maka hok tu tung biru. Kalau petak satu hasta suku, tinggi, dalam dan lebar. Tu dua qalah dah. Ciri-ciri sahabat soleh dan menjumpainya. Sahabat yang baik ni pertama dia ajak kita kepada kebaikan. Dia nak kebaikan kepada kita, dia ikhlas berkawan dengan kita, tidak ada kepentingan. Itu sahabat yang baik. Kita nak cari sahabat baik, kita kena jadi orang baik jugalah. Jangan kita ambil kesempatan atas dia pula, kita jadi sahabat jahat kepada dia pula.
Jadi at-tayyibu lit-tayyibat. Orang baik untuk orang baik, al-khabisu lil-khabisat. Orang jahat ke jahat. Ya tabiat dia saing ni kita saing bukan jasad kita saing dengan ruh. Sebab tu kita kalau orang baik kita jadi kalau orang baik dia akan cari orang baik. Kalau orang jahat dia akan cari orang jahat juga. Kalau orang baik dengan orang jahat dia campur lagu tu dia separuh baik separuh jahat. Tanya baik dia akan cari orang baik. Tanya jahat dia akan cari orang jahat. Maka kita saing tu sebab tu saing ni bukan dengan jasad, saing dengan ruh. Kita ambil dua orang duduk dengan kita kurung dia dua orang 10 tahun. Dia tak akan jadi saing baik. Kerana dia bukan saing dengan jasad, dia saing dengan ruh. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang baru setengah jam kita dah rasa mesra dengan dia. Saing kita tu duduk dengan kita 10 tahun tapi tak pernah mesra dengan dia. Jadi saing ni perkahwinan itu dengan ruh. Apa? Iza ta'alafa ikhtalafa, ya iza tanakara ikhtalafa. Ruh itu apabila dia rasa mesra dia akan berkahwin. Apabila rasa tanakara ikhtalafa, apabila rasa saling menolak maka dia tak boleh nak kahwin. Boleh kau nak batal nazar, tak boleh nak batal nazar. Kena buatlah apa yang kita nazar tu. Ayat ke apa? Baca minyak selusuh. Minyak selusuh ni kita buat minyak. Orang dulu dia tak pakai minyak-minyak ni. Minyak-minyak tak tahu sumber ni. Dia buat air pada minyak kelapa sendiri. Dia tanak sendiri. Minyak bersih. Minyak kelapa lah. Maka dia baca. Hannat waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud. Baca pada minyak tu. Lepas tu baca summas sabila yassarah sebelah kali. Summas sabila yassarah. Siup pada minyak tu. Maka minum kepada bini kita. Nak beranak. Lepas tu minum. Ataupun cuma di rahim dia tu. Di farah dia supaya mudah keluar. Takdir dan usaha. Orang berjaya kata dia usaha tu betul. Sebab orang tak berjaya tu dia tidak usaha. Betul juga kalau menurut usaha. Dia mau tak usaha, yalah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi kamu kebaikan yang kamu buat, bagi kamu kejahatan yang kamu buat. Jadi Tuhan suruh kita mengaku kita yang berusaha. Buat baik pun kita, hak buat usaha buat jahat pun kita. Jadi usaha pun betul juga. Tetapi yang mencipta semua perbuatan. Sekalipun kita berusaha kadang-kadang tak jadi, yang mencipta apakah semua itu adalah Allah Taala. Tapi yang berusaha tu kita. Baca Quran dalam keadaan salah. Lagu mana baca keadaan salah? Gini. Kita kalau nak belajar baca Al-Quran, kita kena niat kita nak belajar. Maka Al-Quran ni kena baca. Kalau kita tak baca, kita tak akan cekap. Maka Al-Quran kalau lama tak baca, kita tak akan jadi pelak, jadi banyak salah. Maka kalau kita nak baca, nak suruh betul selalu, payah. Maka kita kena biasa dulu. Biasa tu kena baca dulu. Apabila baca, banyak salah. Mula-mula tengah belajar. Maka kita kena niat. Kalau kita tak cekap baca Quran, kita kena niat nak belajar dulu. Biar cekap dulu bahasa, cekap dulu baca, baru kita betul sikit. Kalau kita niat tak usah belajar, dia kita pakai baca dengan salah lagu tu, hukum dia berdosa. Kena niat, baca tu baca sambil belajar. Tanggungjawab pada isteri kedua musim PKP ni tak boleh nak klik. Sudah. Pas lagu mana? Kena faham lah dia musim PKP kita boleh tak usah tunai tanggungjawab nama tapi tak boleh nak klik. Maka lagu mana? Kena ganti lah. Kena ganti. Bukan musim PKP kena pergi alik kat ni lama sikitnya. Nama. Kalau tak boleh nak qada selalu, qada lama sikit. Maknanya setiap giliran alih nombor 2 tu jadi tarik semacam. Patut 3 hari jadi kita wis 5 hari qada jadi 5 hari lagu tu nyanyolah dia nya hak dia. Tak boleh lah hak tu jadi tergantung lagu tu hotel tu. Tapi tak dosa lalu ni sebab apa? Sebab PKP kan dia kena faham lah. Hukum jual beli beras atas masjid. Ingat masjid ni bukan tempat jual beli. Nabi pun larang orang berjual beli atas masjid. Dan Allah Nabi Muhammad ajar kalau ada orang jual beli atas masjid, kita doa supaya perniagaan dia tu rugi. Maka masjid ni bukan tempat jual, tempat ibadat, tempat gapo. Maka kalau kita nak jual apa dia, cari lari daripada masjid. Waktu bit daripada masjid. Kerana apa? Kerana dia akan ganggu tujuan masjid. Masjid orang nak semaya tempat gapo dia jual gapo. Tapi kalau buat tolak beras, jual beli beras apa dia, bucu masjid ujung kau tidak mengganggu orang semaya, tak jadi masalah apa. Ulama kata makruh sahaja
Apakah amalan yang terbaik anak kepada arwah ibu bapa? Banyaklah. Wakaf ke harta kepada ibu bapa, buat masjid, beri Al-Quran, orang nak buat telaga, kita buat telaga, benda-benda hak jenis wakaf afdal, paling afdal untuk ibu bapa nah. Wakaf tu kita saja niat, tak syarat orang tahu. Mana yang kita wakaf tu, kita sendiri wakaf. Saya wakaf ni. Tapi kita niat kalau ada pahala dalam wakaf saat ni saya hadiah pahala ini kepada ibu bapa. Jangan kita wakaf maknanya hak ni wakaf atas nama mak ayah saya. Maknanya ibadat mak ayah saya. Tak boleh. Ingat kita nak buat ibadat kepada mak ayah mesti kena minta izin daripada dia. Kalau ketika dia mati dia tak tinggalkan wasiat untuk buat ibadat ke dia, maka hukum tak sah. Sebab ibadat orang tu kita kena minta izin daripada dia. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Nak buat ibadat dia tak wasiat pada saya. Kita buat ibadat kita tetapi pahala tu kita niat kepada dia nah. Mandi junub pas lagu mana? Perata air wajib kena perata air. Perata air di kawasan zahir saja, bukan kawasan batin. Batin tidak wajib masuk air ketika mandi junub. Maka hak batal puasa ni kawasan batin. Bila masuk mandi junub ni jadi kebatalnya. Kawasan zahir mesti kena gosok semuanya nah. Tidak membatalkan puasa, Fidyah puasa untuk fakir miskin saja ya, fakir miskin saja. Apabila perlu buat, apabila terlanggar nazar. Kalau kita tak sengaja langgar apa yang kita menazar saat ni, hukum dia tidak berdosa. Tapi kalau sengaja hukum dia berdosa. Lepas tu kena kifarat nazar lah. Gapo dia nazar? Kifarat nazar ni gapo dia? Tak ingat dah hamba. Bebas ke hamba beri makan 10 orang miskin ataupun beri pakaian 10 orang miskin. Beli sapu tangan 10 lah bagi, ataupun beri baju ke, beli piyah ke 10 lah bagi kepada orang. Apa yang kita nazar. Misalnya kita nazar, kita sebut wallahi, kita nazar lah hamba tak usah makan wah nako. Tiba-tiba kita gelenyanya makan wah nako. Kalau sengaja makan berdosa. Kalau tak sengaja makan, sudah hamba nazar dah. Apa dia? Apa hukum dia? Kena beli makan 10 orang lah. Tak ada pitih nak beli makan takut mahal. Mau beli piyah tak apa dah, beli sapu tangan pun kira pakai dah. Hamba saya tak ada. Hamba yang boleh dijual beli tak ada zaman sekarang. Akhir zaman ni apabila perang dengan orang kafir akan jadi hamba tu akan ada pula. Patutkah kita terima pemberian orang? Ingat, memberi kita ni terima pemberian orang tak syarat kita miskin Menerima pemberian orang ni kalau kita kaya pun boleh. Tak ada syarat kata kita kena miskin dulu baru kita boleh terima. Hak tu masalah zakat ataupun asnaf lapar. Kalau kita bukan asnaf, orang lapar ke golongan manusia hak boleh terima layak bayar zakat, tiba-tiba orang nak bayar kita tak boleh terima tu. Tapi kalau orang nak beri pemberian boleh, tak ada masalah apa. Cuma afdalnya gini, kita buat gini. Kita terima pemberian tu. Kalau kita rasa kita kaya tak perlu, kita ambil pemberian tu kita pula beri kepada orang miskin. Jadi boleh dua. Dia beri kita pun tak apa, kita pun beri dia pula. Jadi memanjang pula kebajikan. Ada. Ni, orang kecek tu Wahabi lah. Orang kecek tu Wahabi hamba dengar dah. Dia kata tak ada istilah khotel, ngawasak lah apa dia. Tak sedap mengarut benda lagu ni hamba dia jadi serabut juga kadang nak jawab benda-benda lagu ni, benda-benda Wahabi. Benda hak tak ada dalam zaman Nabi ni wasak lah apa dia. Ni kau online boleh pula apa dia. Hak ni kita pun jadi penimpal dah. Bayar zakat online boleh pula dia apabila halik dia. Tapi apabila bagi juzuk melalui online kau melalui WhatsApp tak ada pula. Allah tak selayalah. Jadi benda tu boleh pahala, tak sedut cara ke dia lah. Nampak. Itulah komen hamba. Jadi kadang-kadang benda ni akhir-akhir zaman ni benda tu jadi semakin karut, semakin keliru. Apa dia? Hak benda dalam WhatsApp pun apa dia? Masalah hukum hakal bercampur hukna. Wahabi masuk campur pula. Wahabi ni memang hak pening pala semacam tu sepanjang masa. Tak ada jasa dia kepada Islam. Ingat Wahabi tak ada jasa kepada Islam. Bahkan jasa dia hanya merosakkan bangsa dan umat orang Islam. Bacalah sejarah semenjak daripada dia muncul sampai sekarang tidak ada jasa pun, dan dia tidak mengeluarkan orang alim pun. Semua orang alim ahlu sunnah wal jamaah, tak ada seorang abuk pun yang Wahabi. Bahkan dia dapat negara, Tok Guru hamba ni dia duduk lama.
Tepat Wahabi lah. Dia kata apabila Wahabi boleh negara, dia buka universiti, tak ada orang alim popok dia. Dia minta popok kita ahli sunnah Jumaah ngajar universiti dia. Nak kata tak ada orang alim tempat dia. Kita ayat dah Wahabi ni tak ada jasa dia merosakkan umat saja, perang tembok orang saja. Wallah. Wa alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.